Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat buat seluruh penonton webinar kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pepatah Melayu pernah mengatakan bahawa guru umpama lilin yang sanggup membakar diri sendiri demi menerangi orang lain. Berdasarkan pepatah ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa betapa mulianya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang sanggup mengorbankan atau melakukan apa sahaja demi melahirkan modal insan pemimpin bangsa harapan. Namun malangnya pada hari ini, kita dapat lihat tercatatnya di jajada akhbar berkaitan kes salah laku etika atau kes jenayah yang melibatkan golongan profesional guru ini. Sebagai contoh, kita lihat kes amal seksual. Seseorang guru sanggup melakukan kes amal seksual terhadap pelajarnya sendiri yang mana telah melanggar etika perguruan yang sepatutnya mendidik, yang sepatutnya daripada mendidik kepada menjerumuskan, daripada menjaga kebajikannya kepada mengancam keselamatan fizikal dan mentalnya. Hadirin dan hadirat sekalian, saya Nurul Syafiqah binti Sahidi sebagai moderator webinar pada hari ini akan membawakan satu topik berkaitan salah laku etika guru, iaitu yang bertajuk kes amal seksual di kalangan guru. Bagi mengulas dan mengupas isu ini secara terperinci, saya bawakan kepada anda semua panel jemputan kita pada hari ini, iaitu yang pertama, panel pertama iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Syahir bin Muhsin selaku pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Panel kedua kita yang berbahagia Cik Krisna binti Ngah selaku pegawai Jabatan Awam. Panel ketiga kita iaitu yang berbahagia Encik Ain Wardina binti Zahrul selaku pakar kaunseling, dan panel keempat kita yang berbahagia Encik Muhammad Husni bin Hafiz selaku guru kaunseling. Apa khabar semua panel kita pada hari ini? Adakah dalam keadaan yang baik-baik saja? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita kaji dan lihat bagaimanakah atau apakah kronologi yang memungkinkan kejadian amal seksual di kalangan guru ini berlaku. Maka saya ajukan soalan ini kepada yang berbahagia Encik Muhammad Syahir bin Muhsin bagi memberikan penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati para panel sekalian. Saya akan menceritakan satu kronologi kes yang berkaitan dengan amal seksual yang terdapat dalam negara kita sendiri. Kes ini disiarkan pada 30 September 2020 yang mana seorang guru bahasa Arab di sekolah rendah dihukum penjara 9 tahun dengan 2 sebatan selepas didapati bersalah melakukan amal seksual fizikal terhadap muridnya yang berusia 10 tahun dengan memegang kemaluan muridnya. Hakim Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak menjatuhkan hukuman itu terhadap guru tersebut yang berusia 33 tahun yang turut dipanggil ustaz dalam kalangan anak muridnya selepas mendapati guru tersebut bersalah di akhir kes pembelaan. Hakim juga mengarahkan tertuduh yang hadir bersama bapanya menjalani khidmat kaunseling pemulihan selama 8 tahun. Mahkamah juga memerintahkan tertuduh menjalani pengawasan polis selama 3 tahun selepas selesai menjalani hukuman penjara. Seterusnya, selepas penelitian penghakiman, dengan keterangan-keterangan dan hujahan yang dikemukakan pihak pembelaan dan pendakwaan
mahkamah mendapati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes itu dan pendakwaan berjaya membuktikan kes itu di luar keraguan yang munasabah. Oleh itu, mahkamah mendapati tertuduh bersalah dan disabitkan pertuduhan di bawah Seksyen 14A kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Seterusnya, mahkamah bagaimanapun membenarkan permohonan peguam PG Khairil yang mewakili tertuduh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara sehingga rayuan selesai didengar di Mahkamah Tinggi dengan menaikkan jaminan dari RM8,000 yang dikenakan sebelum ini kepada RM15,000 berserta syarat tambahan dengan melaporkan diri ke Balai Polis berdekatan sehingga rayuan selesai. Tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak lelaki dengan cara memegang kemaluan mangsa bagi tujuan seksual pada pukul 12.15 hingga 12.45 tengah hari pada 22 November 2018 di rumahnya di Subang Bestari, Shah Alam. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 14A yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Sekian, itu saja kronologi bagi kes amang seksual. Maaf. Terima kasih kepada Encik Muhammad Musin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syahir bin Musin atas fakta kronologi peristiwa berlakunya kes amal seksual di kalangan guru. Beliau telah memberikan satu fakta kes peristiwa amal seksual yang dilakukan oleh seorang guru pada 22 November 2018 kepada seorang pelajarnya, iaitu seorang guru tersebut telah melakukan amal seksual terhadap pelajarnya dengan memegang kemaluan pelajarnya tersebut di rumah pelajarnya itu sendiri. Lalu guru itu atau guru bahasa Arab itu telah dipenjara 9 tahun dan dikenakan 2 sebatan. Okey, baik. Kronologi telah kita selidiki, maka kita teruskan kepada panel kedua kita, iaitu yang berbahagia Cik Krisna binti Ngah selaku Pegawai Jabatan Awam untuk menjelaskan pula kepada kita semua berkaitan apakah faktor berlakunya kes amal seksual di kalangan guru ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan seterusnya dihormati para panel sekalian. Okey, sebagaimana yang kita tahu, gangguan seksual dalam kalangan guru di sekolah boleh menjadi salah satu punca tekanan dan stres terhadap guru-guru. Ini sekaligus menggugat kredibiliti dan dedikasi seseorang guru itu untuk memberikan tumpuan kepada bidang tugas utama guru, iaitu mendidik anak bangsa. Okey, terdapat 4 faktor berlakunya gangguan seksual dalam kalangan guru di sekolah. Antaranya yang pertama ialah tarikan fizikal dan personaliti merupakan faktor utama berlakunya gangguan seksual. Okey, tarikan fizikal guru wanita yang berpakaian seksi dan tidak mengikuti peraturan pakaian guru di sekolah. Bagi sesetengah guru wanita, keterampilan yang moden sering menjadi salah satu sebab mengapa perkara ini terjadi. Dengan penampilan yang moden dan perwatakan menarik, ini menyebabkan mereka menjadi perhatian dan tarikan kepada rakan sekerja dan juga
pihak atasan. Dan ini akan menyebabkan berlakunya gangguan seksual kerana dianggap cuba menarik perhatian. Okey, faktor yang kedua pula ialah punca gangguan seksual juga berlaku kerana pertandingan ego dan ketakutan kehilangan status kuasa. Sesetengah lelaki akan bersikap ego apabila dicabar oleh rakan-rakan. Ini kerana lelaki mahu dilihat hebat di mata lelaki lain. Hal tersebut akan menyebabkan mereka berkelakuan untuk mencabul mangsa dengan mencubit, membuat ancaman sama ada secara tersirat ataupun terbuka dan mengintip wanita tersebut. Bagi sesetengah lelaki, wanita dilihat sebagai permainan untuk menarik perhatian lelaki. Mereka bertanding untuk menunjukkan dominasi dan akhirnya mereka menggunakan cara kekerasan untuk mencapai dominasi tersebut. Sekiranya mereka berjaya, mereka akan berasa puas dan bangga. Okey, faktor yang ketiga pula ialah punca gangguan seksual juga boleh dilihat menggunakan teori demografi. Teori demografi iaitu mengutarakan bahawa ia berlaku kerana komposisi guru lelaki dan guru wanita di sekolah yang tidak seimbang. Perkara tersebut seterusnya merangsang gangguan seksual di tempat kerja. Sekiranya sekolah tersebut didominasi oleh guru lelaki, maka guru wanita di sekolah tersebut akan cenderung mengalami gangguan seksual. Okey, yang terakhir, faktor yang keempat, gangguan seksual ini berlaku disebabkan cara seseorang itu dibesarkan dalam sistem yang membezakan antara peranan lelaki dan wanita. Seperti diketahui, peranan lelaki dan wanita berbeza dan mempunyai garis pembahagi yang ketara. Lelaki dan wanita mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Lelaki dipertanggungjawabkan dengan tugas yang lebih besar dan berat berbanding wanita. Sebagai contoh, lelaki harus dipertanggungjawabkan untuk mengangkat barang-barang berat, manakala wanita pula ditugaskan memasak dan kerja-kerja pembersihan. Perkara tersebut jelas menunjukkan bahawa lelaki berkelakuan lebih agresif yang mana adalah biasa untuk berkelakuan sedemikian terhadap wanita. Hal ini kerana wanita hanyalah memainkan peranan sekunder sahaja. Selain itu juga dianggap golongan lelaki menganggap golongan wanita adalah golongan yang lemah. Oleh sebab itu, lelaki akan menindas golongan wanita dengan melakukan gangguan seksual. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Krishna kerana memberikan faktor berlakunya kes amal seksual di kalangan guru. Beliau telah memberikan 4 faktor yang boleh kita lihat, iaitu yang pertama, tarikan fizikal dan personaliti. Yang kedua, pertandingan, ego dan ketakutan kehilangan status kuasa. Yang ketiga, teori demografi. Dan yang keempat, cara seseorang itu dibesarkan dalam sistem yang membezakan antara peranan lelaki dan wanita. Kronologi peristiwa sudah kita lihat, faktor kes berlakunya kes jenayah ini juga sudah kita dengar. Maka suka untuk saya mengetahui apakah kesan yang berlaku daripada kes amal seksual ini daripada yang berbahagia Cik Ainul Wadina binti Zahrul. Dipersilakan. Assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak moderator dan terima kasih juga kepada pihak panel yang lain yang telah menerangkan tentang isu ini. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang kesan isu ini, iaitu kesan ini juga terbahagi pada dua bahagian, iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Dan sekiranya masalah ini tidak dibendung dengan baik, mungkin masalah ini akan menular dengan lebih teruk lagi. Kesan dan akibat dari perbuatan tingkah laku guru yang negatif ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada guru tersebut, namun ianya kesan akan diturut dirasi oleh terutamanya mangsa gangguan seksual, guru lain, sekolah dan masyarakat dan sebagainya. Okey, yang pertama ialah tentulah guru tersebut adalah antara kesan jangka pendek yang akan menimpa guru yang melakukan perbuatan ini ialah menyebabkan hubungan guru dan murid menjadi semakin renggang, di mana kesemua murid ataupun semua murid membenci atau takut untuk menuntut ilmu dengan guru tersebut. Okey, dalam situasi ini murid berasa tidak selamat untuk meneruskan sisi pembelajaran yang seterusnya, dan selain itu
hubungan guru dan rakan sejawatannya juga akan musnah kerana mereka semua tidak akan lagi mempercayai guru tersebutlah selepas apa yang dibuat oleh guru tersebut dan dengan perkara yang tidak senonoh sebegitu, guru tersebut akan mengalami tekanan emosi. Dengan emosi juga adalah kesan jangka pendek yang akan dihadapi di mana guru tersebut dihadapi. Kesan jangka panjang ialah oleh guru tersebut ialah menyebabkan hubungan guru dan murid menjadi semakin renggang. Minta maaf, saya tersalah cakap. Okey, di mana iaitu kesannya ialah guru tersebut akan dipindahkan ke sekolah lain bagi menjaga nama baik sekolah tersebut, dan di samping itu guru tersebut tidak akan ada tempat di mana dalam masyarakat tersebut beliau akan menjadi guru yang boleh dipercayai oleh masyarakat lain, oleh guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Selain itu, perkara ini juga turut terkesan kepada pihak sekolah, dan kesan jangka pendek yang menimpa sekolah ialah reputasi sekolah ataupun nama baik sekolah yang akan menurun, menyebabkan masyarakat terutamanya ibu bapa yang tidak lagi menghantar anak mereka ke sekolah tersebut. Selain itu, sekolah tidak lagi dianggap sebagai institusi pendidikan yang memberi pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid. Manakala kesan jangka panjang ialah yang menimpa sekolah ialah sekolah akan dilabel sebagai tempat yang tidak bermoral kerana membiarkan masalah gangguan seksual berluasa secara tidak terkawal. Akhir sekali, tentulah kesan kepada mangsa ataupun murid tersebut. Yang pertama ialah kesan jangka pendek yang akan dialami oleh mangsa seksual adalah mangsa lebih cenderung dalam berdiam diri, bersendirian, murung dan sebagainya, dan ini menyebabkan mangsa tidak lagi berminat untuk belajar dan sehingga prestasi pembelajaran mangsa tersebut menurun. Tambahan pula, kesan jangka panjang ialah mangsa seksual akan fobia dengan guru, terutama guru lelaki, dan kesan jangka panjang kepada mangsa ialah mangsa akan mengalami tekanan emosi, tekanan jiwa yang tinggi sehingga menyebabkan mangsa akan membuat perkara yang tidak diingini seperti membunuh diri, mencederakan diri dan sebagainya. So, itu sahaja daripada saya, dan seterusnya saya akan beralih kepada moderator dan panel yang seterusnya. Terima kasih kepada Encik Ainur atas huraian kesan amal seksual di kalangan guru yang diberikan. Apa yang kita dapat lihat bahawa kesan amal seksual ini bukan sahaja dapat memberikan kesan kepada pelaku, tetapi ini juga dapat memberikan kesan kepada mangsa, memberikan kesan kepada mangsa amal seksual itu sendiri. Sebagai contoh, kita dapat lihat seseorang guru yang melakukan amal seksual terhadap pelajarnya juga dapat memberikan kesan kepada dirinya sendiri, iaitu pelajar akan merasa tidak selamat untuk belajar dengan guru tersebut, dan murid yang mengalami dan murid yang menjadi mangsa amal seksual ini akan cenderung untuk berdiam diri, dan dalam jangka masa panjang para pelajar itu dapat membuatkan diri mereka stres, membuat tekanan sehingga boleh menyebabkan mereka berasa untuk bunuh diri. Baik, bagi menangani kes amal seksual di kalangan guru ini supaya tidak menjadi barah, maka apakah cadangan daripada panel keempat kita, iaitu yang berbahagia Encik Muhammad Husni bin Hafiz. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Moderator kerana berikan seruan dan peluang untuk memberikan sedikit perkongsian tentang langkah-langkah untuk mencegah kes gangguan seksual ini di sekolah. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh kita ambil untuk mencegah kes ini adalah dengan cara mengadakan pendidikan seksual di Malaysia, yang mana kes ini semakin tak terkawal dan mangsa nyatakan usia adalah penting. Pendidikan seksual ini diajarkan kepada kanak-kanak untuk diberikan pendidikan awal. Walaupun pendidikan seksual ini dianggap sebagai sensitif, namun kebaikannya tak dapat disangkal lagi. Pendidikan seksual komprehensif atau comprehensive sexuality education ini perlu didedahkan kepada kanak-kanak agar mereka dapat membezakan yang mana betul dan mana yang salah. Malah pendidikan seksual ini juga mampu membendung masalah di masa hadapan.
Dan itu juga semua pihak perlulah menjalankan tanggungjawab bagi mengelakkan kes ini meningkat. Contoh yang saya boleh ambil di sekolah. Pihak sekolah perlulah memainkan peranan dengan cara menganjurkan program seperti ceramah, bengkel, seminar dan kempen kesedaran gangguan seksual ini dan langkah-langkah pencegahan kepada semua warga sekolah. Kita panggil penceramah-penceramah yang terkenal untuk diberikan sedikit perkongsian tentang kes ini. Selain itu juga, pihak sekolah perlulah mengadakan program seperti kaunseling sekolah dan sediakan perkhidmatan yang profesional. Kita panggil kaunselor-kaunselor yang terkemuka bagi bantu para pelajar di sekolah. Bukan itu sahaja, pihak pentadbir sekolah perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja cikgu-cikgu di sekolah. Selain itu juga, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan dengan cara pastikan anak-anak dapat dididik dengan yang sempurna. Selain itu juga, ibu bapa perlulah menindak anak-anak agar tidak rahsia dengan mereka dan segera bagi tahu kepada mereka sekiranya ada pihak yang lain cuba ganggu. Mungkin dengan cara ini kita dapat mengurangkan kes ini di kalangan kanak-kanak di sekolah. Saya rasa itu saja dari saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Encik Muhammad Husni atas cadangan yang diberikan untuk mencegah berlakis amal seksual di kalangan guru ini. Yang antara cadangan yang diberikan oleh beliau adalah pihak sekolah seharusnya melakukan atau melaksanakan kempen tentang gangguan seksual supaya para pelajar dapat mengetahui apakah itu gangguan seksual. Dan pihak sekolah juga perlulah mengadakan sesi kaunseling supaya para guru dapat melihat perkembangan para pelajar mereka. Dan tidak lupa juga, beliau telah menekankan kepada ibu bapa supaya mendidik anak-anak dengan didikan agama yang baik dan sempurna supaya apabila anak ini besar, mereka menjadi anak yang berguna dan tidak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang dan syariat Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, setiap penyakit ada ubatnya, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Kerjasama daripada pihak yang bertanggungjawab bagi mencegah berlakunya kes amal seksual di kalangan guru ini amat perlu dititik beratkan. Sebagai seorang guru yang profesional, perlulah menjaga etika keguruan supaya golongan profesional guru ini tidak tercemar nama baiknya. Oleh itu, jangan hanya kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini yang sudi meluangkan masa bagi mengulas dan mengupas isu kita pada hari ini iaitu kes amal seksual. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan dan apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan dan keburukan datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.